Assalamualaikum, nama saya Muhammad Hafizuddin bin Zulkifli dan nombor ejen saya adalah 10DEP22F1006. Kami dari Program 1 ingin menerangkan penyelesaian masalah iaitu konflik identiti diri. Bagi definisi konflik identiti dan diri adalah situasi di mana seseorang mengalami ketidakpastian, kebingungan atau ketegangan dalam memahami siapa dirinya sebenarnya. Ini biasa muncul ketika seorang menghadapi perbezaan antara aspek-aspek yang membentuk identitinya, seperti nilai, keyakinan, budaya atau peranan sosial. Ketika aspek-aspek ini bertentangan atau tidak selaras, seorang mungkin merasa bingung atau terpecah di antara terpecah siapa dirinya atau bagaimana ia harus bertindak. Konflik identiti diri sering terjadi di masa remaja atau pada saat transisi besar dalam hidup, seperti saat pindah ke tempat baru, perubahan karier, perubahan pekerjaan atau menghadapi perubahan besar dalam kehidupan peribadi. Contohnya, seseorang yang tumbuh dalam budaya berbeza dari lingkungan tempat tinggalnya mungkin mengalami konflik antara identiti budaya asal dan identiti yang dibentuk oleh pengaruh lingkungan. Gejala dari konflik identiti diri dapat meliputi rasa cemas atau tidak nyaman dengan diri sendiri, kebingungan tentang tujuan hidup, merasa berseorangan atau berada dari orang lain, sulit mengambil keputusan yang selaras dengan nilai peribadi. Untuk mengatasi konflik identiti diri, seringkali diperlukan waktu dan eksplorasi mendalam tentang nilai diri dan tujuan peribadi, kadang dengan bantuan konseling atau dukungan dari orang-orang terdekat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Asif Hamid bin Abang Silazah. Nombor metrik saya 10DEP22F1002. Saya akan meneruskan tentang bahagian kedua, iaitu mereka adalah 4 faktor yang mempengaruhi konflik identiti diri sebagai remaja yang boleh menyebabkan mereka mengalami ketidakpastian dan pergelutan dalam memahami dan menerima identiti mereka. Perubahan yang pertama ialah perubahan fizikal dan biologi. Mereka mengalami pelbagai perubahan fizikal hormon semasa akhir balik yang boleh mempengaruhi secara mereka melihat diri mereka sendiri. Perubahan ini mungkin membuat mereka merasa tidak selesa atau tidak puas hati dengan tubuh mereka, yang menyebabkan ketidakpuasan terhadap identiti gender yang mereka alami. Misalnya, seorang remaja mungkin merasa tidak selera dengan ciri-ciri fizikal yang mereka memiliki berbanding dengan jantina yang mereka rasa sepatutnya. Dan poin yang kedua adalah pengaruh rakan sebaya. Rakan sebaya yang memainkan peranan penting dalam perkembangan identiti remaja. Mereka mungkin dipengaruhi oleh pendapat, tingkah laku dan norma yang ditetapkan oleh kumpulan rakan mereka. Jika rakan sebaya mempunyai pandangan yang kuat tentang gender atau orientasi seksual ini, boleh menyebabkan remaja berasa tertekan untuk mematuhi norma tersebut, sekaligus mengganggu penerimaan identiti diri mereka. Dan nombor 3 pula, norma sosial dan budaya. Masyarakat dan budaya di sekeliling remaja sering mempunyai norma yang ketat mengenai gender dan identiti. Apabila mereka merasa tidak sesuai dengan jangkaan ini, contohnya jika mereka menunjukkan ciri-ciri atau perilaku yang dianggap tidak selaras dengan gender mereka, mereka mungkin mengalami stigma atau penolakan dari masyarakat. Ini dapat menimbulkan konflik dalam diri mereka, di mana mereka berjuang untuk mencari tempat mereka dalam masyarakat.
Dan yang poin yang keempat pula, keluarga dan latar belakang. Nilai dan sikap yang ditanam oleh keluarga juga mempengaruhi identiti di remaja. Keluarga yang mempunyai pandangan terbuka dan menyokong mungkin membantu remaja untuk mengeksplorasi identiti mereka dengan lebih selesa. Sementara keluarga yang konservatif atau tidak menerima dapat menimbulkan tekanan dan konflik keluarga yang menegaskan norma gender tradisional, mungkin menyebabkan remaja mereka tidak selamat dan terasing jika mereka tidak sesuai dengan jangkaan mereka tersebut. Keempat-empat faktor ini saling berikut dan boleh menyebabkan remaja mengalami kesulitan dalam menerima identiti diri mereka, yang pada akhirnya mendorong keputusan untuk melakukan pembedahan penukaran jantina sebagai usaha untuk mencapai keseleraan antara identiti yang diingini dan realiti yang mereka hadapi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahmi bin Muhammad Rahim daripada kelas DP 5A. Nombor matrik 10 DP 22F1007. Hari ini saya akan bentangkan video tentang tugasan berdasarkan masalah. Soalan saya adalah 4 kesan konflik identiti terhadap remaja. Pertama, kesan konflik, saya akan terangkan dulu tentang kesan konflik diri ini. Kesan konflik identiti terhadap remaja dalam kalangan remaja merujuk pada kekeliruan atau ketidakpastian dalam memahami dan menerima jantina, peranan sosial atau orientasi seksual mereka. Konflik identiti ini boleh memberi kesan yang mendalam terhadap perkembangan emosi, psikologi dan sosial seseorang remaja. Berikut adalah 4 kesan utama yang dihadapi oleh seorang remaja apabila perasaan konflik identiti wujud dalam diri mereka. Yang pertama adalah kesan psikologi, kecemasan dan depresi. Kecemasan ni adalah dalam bahasa Inggeris dia anxiety lah. Remaja yang menghadapi konflik identiti seringkali mengalami tekanan emosi yang hebat. Mereka mungkin berasa terperangkap antara dua dunia atau tidak pasti tentang siapa mereka sebenarnya. Rasa ini boleh menyebabkan kecemasan, anxiety, kemurungan dan rasa kesepian. Kehilangan rasa identiti yang jelas boleh mengakibatkan gangguan mental yang serius, di mana mereka mungkin merasa tidak diterima oleh masyarakat ataupun keluarga, yang seterusnya menjejaskan kesejahteraan mental mereka. Kesan yang kedua juga adalah kesukaran dalam hubungan sosial. Konflik identiti juga boleh memberi kesan buruk pada hubungan sosial seorang remaja. Remaja yang berdepan dengan konflik identiti mungkin merasa sukar untuk berinteraksi dengan rakan sebaya, keluarga atau komuniti kerana mereka merasa tidak difahami atau diterima. Mereka mungkin mengasingkan diri daripada masyarakat atau bertindak secara tidak wajar kerana ketidakpastian mengenai identiti diri. Kesan ini boleh mengakibatkan kekurangan sokongan sosial yang penting untuk pengembangan emosi dan sosial remaja yang akan meningkat ke dewasa. Yang ketiga adalah kecelaruan terhadap peranan sosial dan jantina. Bagi sesetengah remaja, konflik identiti sering menyebabkan kecelaruan tentang jantina atau peranan sosial mereka dalam masyarakat. Sebagai contoh, remaja yang menghadapi kesukaran menerima jantina mereka mungkin berasa terperangkap dalam peranan yang diharapkan oleh masyarakat, seperti harapan untuk memenuhi peranan tradisional lelaki atau perempuan. Kekeliruan ini menyebabkan remaja tersebut bertindak secara tidak selesa dengan peranan mereka dan menimbulkan kekeliruan lebih lanjut tentang bagaimana mereka sepatutnya bertindak, berfikir atau berinteraksi dengan orang lain. Kesan yang keempat adalah peningkatan keinginan untuk menukar identiti, iaitu transgender, pembedahan atau tindakan ekstrim. Sebagai langkah ekstrim untuk mengatasi konflik identiti, setengah remaja mungkin merasakan keperluan untuk mengubah penampilan fizikal ataupun seksual mereka melalui pembedahan, penukaran jantina atau pengubahsuaian lain. Walaupun keputusan ini mungkin memberikan kelegaan sementara, ia juga datang dengan pelbagai cabaran, termasuk risiko kesihatan fizikal dan psikologi yang serius, serta ketegangan dengan keluarga dan masyarakat. Kesan jangka panjang boleh merangkumi penyesuaian diri yang lebih sukar selepas pembedahan, serta perasaan penyesalan atau kehilangan
terutamanya jika keputusan tersebut tidak disertai dengan sokongan emosi yang betul. Kesimpulannya, konflik identiti dalam kalangan remaja bukan sahaja memberi kesan kepada kesihatan mental dan emosi mereka, tetapi juga mempengaruhi hubungan sosial, penerimaan diri dan keupayaan mereka untuk berfungsi dalam masyarakat. Oleh itu, adalah penting untuk menyediakan sokongan psikologi dan emosi yang tepat serta pendidikan yang lebih mendalam mengenai penerimaan diri agar remaja dapat mengatasi konflik identiti ini dengan cara yang sihat dan konstruktif. Sekian, itu saya daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Dennis bin Muhammad Zulkifli dan nombor matrik saya 10DEP 22F1012. Okey, soalan terakhir. Cara mengatasi konflik identiti diri yang dihadapi oleh golongan remaja. Di sini kita ada 4. Yang pertama, bimbingan agama dan pendidikan moral. Memberikan bimbingan agama yang kukuh adalah cara utama untuk membantu remaja mengatasi konflik identiti. Islam mengajarkan pentingnya ketenangan jiwa dan penerimaan diri melalui keimanan kepada Allah. Mengajar remaja untuk mengenali nilai-nilai moral dan etika yang betul yang akan membantu mereka mengatasi kekeliruan dalam identiti diri mereka. Yang kedua, kaunseling psikologi dan sokongan keluarga. Kaunseling profesional dan sokongan keluarga adalah elemen penting dalam membantu remaja mengatasi konflik identiti. Terapi psikologi boleh membantu remaja mengenal pasti dan menguruskan perasaan mereka dengan lebih baik, sementara keluarga perlu menyediakan persekitaran yang penuh kasih sayang dan sokongan untuk membantu remaja merasa diterima. Yang ketiga, menjadi model teladan yang positif. Remaja sering meniru tingkah laku orang dewasa di sekeliling mereka. Oleh itu, orang tua, guru dan pemimpin masyarakat perlu menjadi model teladan yang baik, menunjukkan bagaimana seseorang boleh hidup dengan penuh integriti, ketenangan dan rasa hormat terhadap diri sendiri dan orang lain. Yang terakhir, menggalakkan aktiviti sosial dan kewarganegaraan. Menggalakkan remaja untuk terlibat dalam aktiviti sosial yang positif dan memberi mereka rasa tanggungjawab dalam masyarakat boleh membantu mereka membina rasa peranan mereka dalam kehidupan ini, akan memberi mereka peluang untuk mengembangkan identiti yang lebih kukuh dan positif. Dengan pendekatan yang betul, sokongan sosial dan pemahaman agama yang mendalam, konflik identiti yang dialami oleh remaja boleh diatasi dengan lebih berkesan, membolehkan mereka berkembang menjadi individu yang seimbang dan bersedia menghadapi cabaran hidup.